TV KPM. Apa benda ni? Test tube A, test tube B. Ini air insulin. Okey. Okey. Masukkan air sikit. Rasa lebih panas ni. Okey. Ni test tube A. Okey, test tube B pula. Okey, masukkan air. Alright. Lepas tu kita kacau. Kacau. Uish. Sejuklah. Kenapa A panas tapi B sejuk? Murid-murid di rumah, kalau nak tahu yang lebih lanjut, jangan ke mana-mana. Kita saksikan profil guru terlebih dahulu, okey? Apa khabar? Salam sejahtera semua. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains tambahan. Tapi apa kaitan dengan eksperimen tadi? Test tube A, test tube B rasa panas, tapi test tube B rasa sejuk pula. Apa kata kita persilakan cikgu kita untuk hari ini, Cikgu Rosnizan. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat, Chris. Sihat cikgu, kita bersua lagi cikgu. Dah makan Okey, dah makan. Sihat lah. Untuk hari ini ready lah cikgu. Semangat dah untuk kelas hari ini. Baiklah cikgu, untuk apa kaitan hari ini cikgu untuk topik hari ini? Apa kaitan dengan uji tadi kaji yang Chris buat tadi ada dua tabung uji, A dan B. Betul. Di mana satu tu dia hasil Chris rasa panas. Betul. Satu lagi rasa sejuk. So dua tu kita namakan dia tindak balas kimia yang mana dia menghasilkan haba dan juga dia menyerap haba. So kalau yang menghasilkan haba automatiklah rasa panas. Yang sejuk tu sebab dia menyerap haba dari persekitaran. Jadi hari ini kita belajar mengenai tenaga lah cikgu. Tindak balas kimia. Tindak balas tenaga, kimia. Tindak balas kimia Okey. lah. Baiklah cikgu, tapi seperti biasa, kita kan berada dalam satu pandemik COVID-19. Betul. Jadi SOP kita masih kena mengamalkan lah cikgu. Ya, betul. Jadi Chris nak ajak cikgu ke meja. Okey, boleh Chris. Dekat sini untuk pakai gel pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey. Dan Chris pun akan pakai ya cikgu. Dan untuk pengetahuan murid-murid di rumah, Cikgu Rosnizan dengan Abang Chris akan tetap pakai pelitup muka lah sepanjang kelas hari ini. Dan kita juga ada rakan-rakan sekelas saya tahu cikgu untuk hari ini di Google Meet. Jom kita persilakan mereka. Okay, Hai semua. Itu dia kawan-kawan saya di Google Meet. Jom kita persilakan mereka. Okey, ada yang baru nak masuk ni. Itu dia. Muka-muka semangat semua. Boleh lambai tak sikit? Semangatlah. Itu dia. Okey, jom. Abang Chris nak tanya, boleh kongsi nama dan juga dari sekolah mana, boleh tak? Okey, mungkin boleh mula dengan Amrin Hakim. Apa khabar? Amrin? Okey tak? Boleh buka mic dulu? Baik. Okey. Khabar baik. Okey, Amrin boleh perkenalkan nama dan juga dari sekolah mana? Assalamualaikum. Nama saya Amir Hakim bin Awang. Saya daripada SMK Tengku Baria. Hai Amrin, apa khabar? Dan seterusnya kita ada Ahmad Amin. Hai Ahmad. Hai. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Amin Ashraf bin Usmadi. Saya bersekolah di SMK Tengku Baria. Hai, salam perkenalan. Dan seterusnya Abang Chris juga nak berkenalan dengan Muhammad Afiq. Hai Afiq, apa khabar? Hai, apa khabar baik? Nama saya Muhammad Afiq Farhan. Saya dari SMK Tengku Baria. Okey, hai. Dan seterusnya Nur Syayuni. Hai Syayuni.
Hai, Assalamualaikum. Saya nama Nur Syayuni Syahira binti Muhammad Sabri dari SMK Tengku Lelas Negara. Hai Syayuni, salam berkenalan dan seterusnya Dayang Balkis. Ya, hai Dayang. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dayang Balkis binti Romzi dari sekolah SMK Tengku Lelas Negara. Baiklah, dan akhir sekali Abang Chris juga nak berkenalan dengan Mariam Soleha. Apa khabar? Khabar baik. Assalamualaikum. Nama saya Mariam Soleha binti Sukamari. Saya dari sekolah SMK Tengku Lelas Negara. Baiklah, salam berkenalan semua. Dan Cikgu, Chris juga nak tanya calon-calon SPM sebenarnya, apakah pendapat mereka mengenai topik hari ini, Cikgu? Boleh tak? Boleh. Okey, siapa nak kongsi pendapat? Boleh angkat tangan. Mungkin Amin. Okey, Amin. Dipersilakan. Melalui tajuk tenaga cahaya dalam tindak balas kimia, banyak ilmu yang telah saya perolehi secara mendalam seperti proses fotosintesis, iaitu bagaimana tumbuhan menggunakan tenaga cahaya dan air. Selain itu, saya juga dapat mengetahui kenapa sesetengah ubat diletakkan di dalam bekas yang gelap. Alright, terima kasih Amin. Dan seterusnya mungkin Abang Chris nak tanya Mariam lah. Apakah pendapat anda mengenai topik hari ini? Setelah saya mempelajari tajuk tenaga haba dan dalam tindak balas kimia, saya dapat membezakan antara tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik secara terperinci. Saya juga telah diajar untuk menghitung haba penyesaran. Baiklah, terima kasih. Dengan lebih mudah. Okey, terima kasih Mariam. Dan seterusnya Abang Chris nak minta lagi satu lah. Mungkin Dayang. Dayang boleh kongsi sikit. Okay. Selepas mempelajari tajuk tenaga elektrik dalam bentuk tindak balas kimia ini, sedikit sebanyak telah memperkukuhkan pengetahuan saya dalam menulis persamaan ion yang terlibat dalam elektrolisis sama ada bagi sebatian lebur atau larutan aqueous. Baiklah, terima kasih semua. Dan Abang Chris juga nak tanya, semua sedia tak untuk kelas hari ini? Murid-murid di rumah dan juga di Google Meet, kalau sedia, boleh kasih Abang Chris thumbs up macam ni. Sedia tak? Tak sedia ni. Bagi kasih thumbs up. Barulah ready. Baiklah Cikgu. Tapi sebelum itu, apa kata kita rehat sekejap dan kita kembali lagi untuk kelas sains tambahan hari ini ya Cikgu. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, kembali lagi ke Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Rosnizan untuk hari ini, mata pelajaran sains tambahan dengan topik dan tajuk tenaga dan perubahan kimia. Jadi Cikgu, apa kata kita bermula kelas hari ini Cikgu? Boleh? Okey, boleh Chris. Terima kasih. Okey, so tajuk kita seperti mana Chris bagi tahu tadi lah, tenaga dan juga perubahan kimia. Dan juga murid-murid kita yang bagi pendapat tadi iaitu dia kata ada tindak balas eksotermik dan juga tindak balas endotermik. Di mana yang Chris buat aktiviti tadi tu adalah tindak balas eksotermik yang panas dan tindak balas endotermik yang sejuk tadilah. Tu ada dua tindak balas yang fokus kita sebahagiannya lah nanti. Okey, so kita pergi yang pertama dululah Chris. Kita tengok dulu apa yang ada dalam tindak balas kimia kita. Okey, yang pertama tu memerlukan cahaya. Di mana contohnya adalah fotosintesis iaitu fotolisis air di mana cahaya digunakan untuk memecahkan ikatan air dan dia yang ini kita panggil kalau biasa yang mudahnya adalah tumbuhan membuat makanan sendiri. Okey, yang kedua adalah bagi filem fotografi. So kalau filem fotografi kalau dia terdedah kepada cahaya dia akan jadi warna dia gelap di mana dia menggunakan argentum bromida. So argentum bromida tu dia akan terputuslah ikatan dia kepada argentum dan juga gas bromin. Kalau kita buat dalam makmal ni gas bromin ni bahaya. Bahaya? Ya bahaya. Dia adalah gas yang bahayalah. Okey, dan yang ketiga yang ni bagaimana kenapa penyimpanan bahan kimia dalam botol gelap. Seperti mana yang ada di depan Chris tu, kenapa botol tu walaupun kita tak istilah gelap tu bukannya warna hitam. Dia gelap tu maksudnya dia menghalang cahaya daripada masuk. Kalau cahaya masuk maka dia akan merosakkanlah bahan kimia berkenaan. Ubat-ubatan yang biasa kita beli dekat farmasi atau klinik pun sama. Okey, seterusnya ada yang kedua ni
tenaga haba dalam tindak balas kimia. So yang ini dinamakan tindak balas endotermik dan juga tindak balas endotermik. Bagaimana kita nak beza dua ni? Okey, yang kita nak beza dua ni, yang kita nampak dia punya kunci dia adalah delta H, iaitu perubahan kimia, iaitu negatif, nilai negatif dia tu, maka yang tu memberi kita makna dia tindak balas exothermic, dan satu lagi tindak balas endothermic, nilai dia adalah positif. So dia ada nilai dia lah. Okey. Dan juga dari segi dia punya, yang ni kita panggil gambar rajah aras tenaga. Dia punya anak panah ni ke bawah. Yang satu lagi ni anak panah ke atas dan kedudukan bahan tindak balas dan juga hasil tindak balasnya kat mana. Jadi so, kalau kita bezakan. anak panah ke bawah maksudnya exothermic. Exothermic. Kalau anak panah ke atas pula endothermic. Endothermic. Dari segi dia punya ni lah, bahan tindak balasnya duduk kat bawah ataupun duduk di bahagian atas dan juga hasil tindak balas. Kalau yang ni, kalau kita buatlah soalan dia tanya, dia boleh bagi 3 markah kat sini. Satu gambar rajah ni yang lengkap 3 markah. Untuk lukis satu gambar rajah ni 3 markah. Gambar rajah yang lengkap dengan label-label dia lah. 3 markah dapat. Okey, sayang kalau kita ada benda yang kita tertinggal, tak ada masalah. Tapi kalau kita tak buat langsung, maka hilang 3 markah lah. Betul. Okey. Dan seterusnya, yang ini adalah haba penyesaran. Apa yang dimasukkan dengan haba penyesaran, iaitu haba yang dibebaskan apabila satu mol logam disesarkan, di mana kita nak, ibaratnya ni, kalau istilah yang mudahnya, kita nak singkirkan logam yang ada dalam larutan berkenaan daripada garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Apa yang dimasukkan dengan logam yang lebih elektropositif, iaitu logam yang berada di bahagian atas, dia akan sesarkan logam berada di bahagian bawah sebab dia ada kedudukan dia dalam. Yang tu kita panggil siri elektrokimia. Sesuatu tu murid-murid dah belajarlah. Okey. Yang ni contohnya saya bagi gambar sini bagaimana zinc bila kita tuang ke dalam larutan kupron 2 sulfat. Di mana bila dia bertindak balas, maka dia akan singkirkan kupron daripada larutan berkenaan. Okey, so adalah logam yang terhasil di situ, iaitu logam kupron. Okey, seterusnya yang ni langkah pengiraan dia. Okey, kalau kita tengok di sini, bila bermain dengan nombor ni rasa-rasa macam pening. Ya, cikgu, betul. Okey, kadang pening. Tapi kalau kita tengok langkah demi langkah, dia nampak mudah. Okey, bila kita baca di sini, apa input yang kita boleh dapat daripada soalan ni? Yang pertama adalah kita tengok dia punya isi padu. Okey, sebab nanti kita akan kira menggunakan jisim. Yang keduanya adalah kita tengok dia punya tu 0.64 gram kupron dihasilkan. Hasilnya adalah 0.64 gram. Dan yang ketiga adalah perubahan suhu daripada awal kepada suhu akhir. So yang pertama, langkah pertama apa yang perlu kita buat adalah kita nak kira bilangan mol. Okey, yang ni penting, bilangan mol. Okey, bilangan mol apa yang bertindak balas lah, apa yang terhasil dan sebagainya. Okey, di situ contohnya 0.64 gram bahagi 64 sebab dia dah bagi nilai ni. Yang ni dia punya formulanya asas dia. Okey, dapat 0.01 mol. Yang kedua, okey, di sini dapat 1 markah. Okey, yang kedua perubahan suhu akan dapat 1 markah. Okey, suhu akhir tolak suhu awal lah. Okey, kita dapat 5.5 darjah Celsius. Okey, yang ketiga barulah kita kira tenaga haba. Formula dia bagi, tak ada masalah kat sini. Okey. Minta maaf, sini saya tak buat sebab formulanya ada di bahagian bawah. Tapi biasa kalau ada soalan, sebab yang ni latih 2B je. Kalau ada soalan yang sebenar nanti diletak pada bahagian bawah soalan. Dia akan bagi formula aja. Dia akan bagi formula. E sama dengan MC delta theta. Dan murid-murid kita perlu masukkan nilai yang dia dah kira tadi. Okey. Contohnya 100 ni, kenapa 100 ni apa? M jisim, sedangkan sini kita ada isi padu. Dia bagi ketupatan sini 1 gram, maka kita boleh tukar kepada jisim dia gram. Okey, 4.2 darab 5.5. So yang ni bila digantikan dia akan dapat 1 markah di sini dan jawapannya 1 markah. Cikgu, yang 4.2 tu memang dah bagi kan cikgu? C. Yang ni nama dia C. Dia pun bagi. Okey, kalau Chris tengok di sinilah 4.2. So nilainya adalah 2310 joule. Okey, 2310 joule ni bila kita nak kira delta H dia, kita kena tukar kepada kilojoule. Sebab tu nilai dia jadi 2.31. Okey, kenapa tanda negatif kena letak? Bagaimana kita tahu dia tanda negatif?
Kenapa, Sebabnya suhu dia daripada rendah dia meningkat. Bila suhu meningkat bermaksud haba dibebaskan dia akan jadi panas. Sebab itulah nilai dia negatif. Dan yang ni pun dapat 1 markah dan jawapan dia 1 markah. Kalau Chris kira berapa semua totalnya? 1, 2, 3, 4, 6 markah cikgu. 7 lah. 6 sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul Chris. 6 markah. Ya, untuk satu soalan pengiraan 6 markah. Tapi dia ada bahagian-bahagian dia lah. Okey. Yang ni langkah pengiraan je lah. Kena ingatlah. Murid-murid okey murid-murid? Kalau murid buat sebahagiannya, mungkin dia akan dapat sebahagian je lah. Okey, faham. Okey. Murid insya-Allah boleh. Nanti kita tengok soalan. Boleh juga. Okey, yang ni tenaga elektrik dan tindak balas kimia lah. Okey, yang ni saya bagi yang mudah saja, iaitu yang pertama dia ada dipanggil elektrolisis sebatian lebur. Okey, dia ada anod dan juga katot. Dan yang kedua adalah elektrolisis larutan aqueous. So juga dia ada anod dan juga katot. Okey, dan seterusnya adalah tenaga kimia dalam tindak balas. Tenaga elektrik dalam tindak balas kimia. Yang ni kita panggil sel ringkas. Di mana sel ringkas, kalau Chris tengok di sini tidak ada bateri, betul? Betul. Bateri dibekalkan di mana tindak balas kimia yang berlaku dalam larutan akan menghasilkan tenaga elektrik. Bagaimana tenaga elektrik kita dapat kesan dia? Melalui inilah, wattmeter lah nilai dia. Okey. So dia ada sebelum dan selepas. Kalau kita tengok sebelum dan selepas, apa yang Chris nampak? Dari segi perubahannya. Iaitu perubahan kita tengok pada pita magnesium lebih betul, pita magnesium lebih menipis lah, lebih kecil. Yang satu lagi dia akan jadi lebih tebal. Lebih tebal, menebal. So di situ dinamakan pemerhatian. Kalau murid kita tengok pemerhatian, yang tu dia ada soalan dia. Ada markah kan cikgu? Apa pemerhatian? Ya, ada markah. Markah kalau dia nak dua-dua dapat 2 markah lah. Kalau dia nak salah 1 markah je lah. Okey, itu pemerhatian yang pertama. Dan pemerhatian di sebaliknya tu, kenapa magnesium menipis? Jawapan dia ada sebelah kiri. Sebab dia kehilangan elektron. Mg, ada anak panah tu, Mg 2 positif tambah 2E. Itu bermaksud kehilangan elektron. Sebabnya E duduk di sebelah kanan. Kalau E2E itu duduk di sebelah kiri, dia menerima. Betul Chris. Jadi yang ni dia menerima elektron, maka dia jadi menebal lah. Iaitu dia ada terminal negatif dan terminal positif. Bagaimana kita nak tentukan terminal negatif dan terminal positif? Yang berada di atas dan juga yang berada di bawah. Yang tu je kita punya konsep dia, kedudukan dia. So yang di atas tu akan jadi terminal negatif sebab dia kehilangan elektron. Ya betul. Saya rasa Chris boleh fahamlah sikit-sikit sedikit yang ni. Okey, yang ni aplikasilah dalam industri di mana yang tindak balas beberapa tenaga tadi. Okey, yang pertama contoh pengekstrakan logam. Okey, yang kedua dari segi penyaduran logam. Contoh inilah kita nak sadur sudu supaya lebih nampak cantik lah. Dan yang ketiga adalah penulinan logam. Logam yang tak tulen dia akan jadi tulen. Okey, ada apa Chris nak tanya ke? Ataupun murid-murid kita di rumah nak tanya? Ada apa-apa soalan tak dari murid-murid di Google Meet? Kalau tak ada soalan, kita bagi soalan lah kepada mereka. Boleh Chris? Semua okey? Semua okey? Boleh? Okey, kalau okey, dan kita cuba pula soalan kita contoh aja. Kepada soalan yang betul. Okey. Soalan contoh. Okey, yang pertama kita uji minda dia. Okey. Ada siapa-siapa nak cuba? Yang pertama, soalan yang pertama. Mungkin Abang Chris nak pilih lah. Abang Chris pilih Dayang lah. Dayang boleh Dayang baca soalan dan cuba bagi jawapan anda. Dipersilakan. Pek sejuk mengandungi bahan kimia yang bertindak balas untuk menyerap haba. Bahan manakah yang digunakan dalam pek sejuk? Jawapan dia D, amonium nitrat. Okey, bahan yang digunakan dalam pek sejuk tu, yang pek sejuk ni biasa kita panggil pek sejuk ni adalah untuk masa demam ke apa yang guna di atas kepala tu. Okey, dipanggil cool fever kan. Betul. Yang tu so bahan yang digunakan dalam tu adalah amonium nitrat. Betul lah jawapan dia, amonium nitrat. Kalau yang Chris guna tadi yang sejuk tu adalah amonium klorida. NH4Cl. Okey. Jadi Dayang betul lah dapat 1 markah je. Okey, terima kasih Dayang. Okey, yang kedua. Okey. Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Kalau tak ada orang angkat tangan, Abang Chris pilih. Okey, Abang Chris pilih Amin. Dipersilakan Amin. Amin, boleh baca soalan dan jawapan.
antara yang berikut yang manakah menyerap haba? A. Air steam. Okey, yang menyerap haba, dia bagi jawapan dia air kepada lah. steam. Okey. Okey, kalau kita tengok B tu cecair sulfur kepada pepejal sulfur. Okey, yang ni daripada cecair dia jadi pepejal. Maksudnya daripada molekul yang jauh dia akan jadi rapat. Bila rapat tu maksudnya dia kena bebaskan haba. tenaga. So jawapan sini kita nak adalah menyerap haba. So yang ni salah lah. Okey, yang tu saya hold dulu. Kalau bila hold tu mungkin jawapan dia lah betul lah tu kot. Betul. Tapi kita tengok dulu betul. Kena check dulu kan juga. Okey, so hidrogen dan juga nitrogen hasilnya adalah amonia. Juga dia bebaskan haba sebab dia penghasilan dia akan meningkatkan suhu yang ni. So ini jawapan ni salah dan yang ni adalah magnesium dengan asid hidroklorik. Kita tahu apabila bertindak balas dengan asid, automatik dia akan membebaskan haba. Asid ataupun alkali yang Chris guna yang tabung G A itu adalah natrium hidroksida. Itu adalah alkali. Sebab tu saya letak sikit je dalam tu. Kalau letak banyak lebih panas, takut nanti lebih panas, kristal lepas nanti dia boleh menghakis. Itu bahaya sikit. Sebab tu saya letak beberapa biji, kita tak boleh nak main lebih lah. Terima kasih cikgu. Sebab tu saya tu jaga-jagalah takut Chris terkejut bila lepas nanti. Meja nanti takut dia hakisan tu berlaku. So jadi A lah. So yang salah A, jawapan dia betul lah. A dia akan air kepada steam. Maksudnya air tu kita panaskan pendidihan sampai satu tahap dia akan menghasilkan steam lah wap dia. Alright, So terima betul kasih lah jawapan dia A. Okey, tanya Amrin yang ketiga. Okey, yang ni berdasarkan gambar rajah ni lah. Okey, ada yang nak jawab? Okey, Abang Chris nak tanya Syayuni pula. Syayuni, mic belum buka lagi Syayuni. Okey. Rajah 3 menunjukkan aras tenaga bagi satu tindak balas. Apakah jenis tindak balas itu? B. Exothermi. Okey, apakah tindak balas itu? Dia bagi jawapan adalah exothermi. Apa kita punya benda yang kita nampak untuk bagi jawapan yang saya beritahu tadi? Okey, iaitu yang pertama anak panah je. Anak panah, ataupun satu lagi mungkin kita tak perasan anak panah, satu lagi adalah nilai delta H dia adalah negatif. So yang tu memberi jawapan. Teruslah jawapannya adalah exothermi. Kalau nilai delta H positif dan anak panah menuju ke atas, dia endothermi. Dia akan jadi endothermi. Okey, faham. Okey, kalau pengoksidaan penurunan tu tak nampak pada sinilah. Yang tu pada persamaan kimia. Persamaan kimia mungkin juga boleh bagi tahu pengoksidaan dan juga penurunan. Sebab di sini ada persamaan kimia dia, Chris. Di mana yang ni adalah kita panggil bahan tindak balas. Okey. Bahan tindak balas ini kalau saya buat shortcut dia. Bahan tindak balas, yang ni adalah hasil dia. Alright. Okey, hasil tindak balas. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Yang ni macam soalan pengiraan lah, macam susah sikit atau Chris nak cuba yang susah. Yang ni yang saya kata tadi, Chris. Soalan dia bagi formula, so jangan risau. Okey, tak apa. Ada siapa nak jawab? Abang Chris nak cuba tanya Mariam pula. Okey, Mariam. Mariam boleh tolong jawab tak? Okey, dipersilakan. Apabila sebut zen berlebihan ditambah kepada 25 cm3 tentang kupuran 2 sulfat 0.2 mol em negatif 3, suhu meningkat daripada 30 darjah Celsius kepada 40 darjah Celsius. Berapakah haba penyesaran bagi kupuran? Okey, haba penyesaran. Jawapan dia D. Jawapan dia D. Okey. Mariam boleh bagi cara pengiraan dia? Cara pengiraan dia 25 darab 1 darab 4.2 darab 10. Jawapan dia 1050 7 mol negatif 1. Lepas tu kita kira balik yang negatif 1050 darab dengan 25 darab dengan 0.2 lepas tu slash 1000. Jawapan dia negatif 210,000 kilojoule. Mol negatif 1. Okey, so yang pertama Chris dia kira dulu untuk E iaitu tenaga haba. Betul. So dia dapat 1050 joule atau 1050 joule. And then yang kedua dia kira delta H. Okey.
Nilai tadi ada beritahu 25 darab 0.2 bahagi 1000. Yang ni kenapa kita bagi 1000? Sebabnya unit di situ bagi adalah DM padu. Okey, sebab tu sentimeter padu kena tukar kepada DM padu lah. Okey. So yang ni dia dapat jawapan dia yang ni tadi dia beritahu. 210,000. Tetapi delta hash unitnya adalah kilojoule. Kena bahagi dengan 1000. Jadi C lah jawapannya. Jawapan dia C. Tapi kalau Mariam. tahniah Mariam. Kalau dia bagi dalam jawapan struktur, dia tinggalkan dalam keadaan ni tak ada masalah Chris. Janji syaratnya kena ada unit. Okey, faham. Kalau yang ni dia bagi 210 ni jawapan dia betul lah. Kalau katakan dia tak bagi unit, kita boleh macam saya ampun sikit lah. Tapi kita tak diajar ampun tu banyak sangat. Okey. Kita pergi soalan seterusnya boleh Chris? Boleh cikgu. Okey, soalan seterusnya yang ni soalan struktur. Okey, contoh sini lukis gambar raja aras tenaga bagi setiap tindak balas berikut. Ada persamaannya. So di sini tipsnya murid-murid kena tahu persamaan sebelum tu adakah bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas, dan yang belah kanan selepas anak panah tu bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas. Dan yang kedua dia punya delta hash dia, dia ada key dia situ. Dia bagi nilai negatif memberitahu kita anak panah ke bawah ke atas ke. Faham? Okey cikgu. Apa kata Chris, kita bagi masa kepada murid-murid di rumah dan juga di Google Meet untuk cuba jawab soalan ini dulu. Boleh Chris, tak ada masalah. Cikgu, jadi kita rehat sekejap dulu. Dan murid-murid di rumah jangan ke mana-mana tahu. Kita cuba jawab. Lepas rehat kita kembali untuk bincang jawapannya hanya di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Chris dan juga Cikgu Rosnizan untuk mata pelajaran sains tambahan, tajuknya Tenaga dan Perubahan Kimia. Dan sebelum lihat pun kita akan cuba sekarang jawab satu soalan cikgu. Soalan contoh, soalan 5. Chris nampak ada 3 markah. Jadi murid-murid di rumah sudah cuba tak? Dah lukis tak? Dah lukis graf tak? Murid-murid di Google Meet dah lukis tak? Kalau sudah ada jawapan boleh tunjuk depan kamera. Abang Chris pun nak cuba sebenarnya, tapi nak tengok jawapan adik-adik dululah. Okey, baiklah, boleh tunjuk kan cikgu? Okey, boleh, tak ada masalah. Boleh tunjuk contohnya, jawapan yang dah hasil. Okey, siapa nak tunjuk? Semua tunjuk. Okey. Kalau Chris tengok di situ, anak adakah panah semua dia ke sama? Ada anak panah ke bawah. Okey, yang keduanya ada bahagian bahan tindak balas, betul? Okey, hasil tindak balasnya dan juga ada delta hash dia, perubahan suhu dia. Okey, so kita compare lah. Kita bandingkan dengan jawapan yang sebenarnya. Okey, jom. Okey, sama Chris? Sama. Okey, tahniah semua dapat melukis dengan berjaya lah 3 markah. Semua dapat 3 markah. Itu yang penting itulah yang saya kata tadi. Dia punya anak panah dan bahan tindak balas, kita tak boleh tulis perkataan bahan tindak balas. Dia punya persamaan dia tu semua kita kena buat. Okey, yang ni dinamakan bahan tindak balas. Secara umumnya kita belajar bahan tindak balas iaitu sebelum anak panah tu adalah bahan tindak balas, dan selepas anak panah dia punya persamaan kimia dia lah. Okey, dan delta hash pun kena masuk. Ada nilai negatif kena buat semua. Sebab tu dibagi dalam persamaan tu, so kita just ambil letak dan complete, cukup 3 markah dapat. Betul, sebenarnya kalau Chris nampak pun tak perlu fikir cikgu, terus masukkan data saja. Kita ingat itu kita masuk je. Di mana datang 3 markah ni kat mana? Okey, yang tu biasa orang nak tahu rahsianya. Ya, betul cikgu. Okey, rahsianya sini 1 markah. Okey, tapi permulaan yang kita tengoknya adalah dia punya anak panah tenaga. Yang ni ramai yang tinggal. Okey. Rugi cikgu. Betul. Yang keduanya secara menyeluruh graf ni dia punya bentuk dia betul. So yang ni dapat 1 markah dan akhirnya adalah delta hash. Maka kalau tak buat delta hash, jangan risau. Hilang 1 markah je lah. Kata jangan risau. Masih dapat Tetapi 2 kalau lagi. hilang, masih dapat 2. Kalau hilang tu amat rugilah. Ya, betul. Okey. Dan kita pergi kepada contoh yang kedua lah. Okey, contoh yang kedua. Okey, yang ni kita dah nampak lah. Positif tadi, kita dah bagi soalan awal tadi kepada murid-murid kita. So, apa hasilnya? Okey, boleh siapa angkat? Jawapannya. Ya, siap. Okey, kita buat sekejap. Dah siap kan? Nak buat sekejap boleh. Okey, yang ni mudah je. C tambah 2S, hasilnya adalah CS2. Okey.
Okey. Mungkin Chris pun nak cuba boleh cikgu? Okey, boleh, tak ada masalah Chris. Okey. Boleh ambil masa sekejap. Delta H dia Okey. sudah bagi value dia 320 kilojoule. Okey. Saya rasa boleh dapat 3 markah ni. Tak apa. Saya tunjuk cikgu. Okey. Kalau murid-murid di Google Meet dah siap, boleh tunjuk kat kamera juga. Sama tak jawapan abang Chris dengan dia anak panah naik cikgu? Anak panah naik ke atas. Oh, sama. Naik ke atas. Sama yes. Chris. Alright. Bolehlah Chris boleh ambil peperiksaan lah nanti. Okey, so kita tengok jawapan yang di skrin tu. Okey, anak panah ke atas lah yang ni. Dan dia punya delta H dia positif. So betul. So just ambil je data. Semua dapat 3 markah. Semua dapat 3 markah di sini. Yes. Okey. 3 markah. Seterusnya. Ya. Okey. So yang ni dia soalan mudah lah. Okey. Dia just tanya A, B macam tu je. Dan saya sengaja buat satu positif, satu negatif. Kita nak tengok perbandingan. Ada kesilapan ke tidak di situ. Okey, sama ada dari segi anak panah lah naik tu. Dan juga dia punya ni, ada kadang-kadang murid tanya saya, cikgu, dia punya panjang ni banyak mana? Tu tak kisah. Dia tak ada, orang kata tak ada dia punya spesifik panjang dia. Janjinya satu di bahagian bawah dan juga satu di bahagian atas. Ikutlah panjang mana. Jangan terlalu panjang sangat sampai tak cukup muka surat nak buat pun tak ada. Tapi jangan terlalu kecil sangat. Yang pentingnya, yang pertama tadi lah, untuk dapat satu makan ni, tenaga kena anak panah kat atas lah. Yang tu dia punya permulaannya. Yang kedua baru kita buat dia punya bentuk dia lah. Okey, so dapat 3 markah. Senang cikgu dapat 3 markah ni. Mudah sangat untuk tajuk ni. Okey, dan seterusnya yang keenam. Yang keenam ni pun benda yang sama, mesti bila ada persamaannya, adakah dia tanya graf aras tenaga? Mungkinlah kalau ada. Okey, so kita tengok dulu yang pertama tu, saya baca dulu soalan bahagian atas Chris. Okey, rajahna menunjukkan persamaan kimia bagi satu tindak balas di antara zin dengan asid hidroklorik. Baiklah. Okey, biasa kita akan tanya soalannya apakah tindak balas berkenaan. Tetapi di sini saya ubah dia punya cara dia sikit. Kenapa dia merupakan tindak balas exothermic? Kalau kita tanya soalan apa tindak balas, automatik Chris pun tahu kan. Sebabnya nilai negatif iaitu exothermic. Di sini jawapannya. Tapi kita tanya, kita pusing cerita sedikit. Okey, ada anak murid nak bagi jawapan. Siapa nak cuba? Okey, siapa nak cuba? Siapa belum lagi tadi? Tadi Amrin belum kan? Amrin. Okey, dipersilakan Amrin. Untuk 6A1. Apakah jawapan anda? Jawapan. Mengapakah tindak balas terang rajah 6 merupakan tindak balas exothermic? Nilai perubahan haba. Sebab nilai perubahan haba ada masalah internet. Masalah internet Okey, semula Amri. Jawapannya apa? Jawapannya apa? Nilai perubahan haba delta H adalah negatif. Okey, itu pun complete. Yang tadi separuh, sebab tu saya tanya dia balik. Sebabnya belum complete jawapannya. Bagi peluang lah ni. Ya, saya bagi peluang yang kedua. Kalau tak nanti bila tersekat tu, kadang-kadang di rumah dia tengok secara live kita ni kan, dia kata, jawapan dia separuh ni je. Lepas tu bila saya keluar, kenapa jawapan dia penuh? Itu yang saya minta dia teruskan jawapan dia lah. So betul lah jawapan dia, nilai perubahan haba adalah negatif. Ataupun kadang-kadang dia hanya buat yang ni je. Pun boleh juga. Singkatan dia. Tapi di sini kita bagi penuh lah. Okey. Nilai perubahan haba / delta H adalah negatif. So kita tengok di sinilah. Sebab tu dia menunjukkan dia punya tindak balas exothermic. Cikgu, Chris nak tanya, kalau kita bagi jawapan macam tu saja, delta H adalah negatif, maka tak akan potong kan? Tak, dia dapat termakan sebab delta H ni ada kat sini. Okey, faham. Kecuali delta H tak ada kat sini, maka kita perlu penuh di situ. Okey. So yang ni, kalau Chris nak tahu, dia ni dia punya tugasan dia, kita namakan dia punya pemahaman. Memahamilah dia punya KSSM sekarang ni, kita panggil biasanya kita banyak pada bahasa Inggeris understanding. Pemahaman sekarang ni adalah dipanggil memahami. Di mana dia kena fahamkan dulu persamaan. Dan dia tengok jawab soalan dia tu nak tanya apa. Okey, seterusnya. Lukis lagi. Betul. Saya kata kemungkinan ada soalan lukisnya. Okey, so anak-anak murid kita boleh bagi jawapan kalau dah buat. Okey. Murid-murid di rumah pun boleh cuba Abang Chris pun nak cuba tu. Boleh. Chris pun nak cuba. Okey, lukiskan gambar raja, aras tenaga. Ada wakil nak bagi jawapan ataupun semua nak bagi jawapan pun boleh.
Boleh tayangkan pada Okey. kamera tu. Siapa nak bagi jawapan? Siapa belum lagi tadi? Okey, peluang kad. Syayuni, Afiq. Afiq tunjuk. Alright, saya pun Abang Chris pun dah Chris cuba. pun Saya pun nak cuba. Okey. tak nak terlepas peluang. Betul je. So anak panah dia ke bawah Ke lah. bawah. Betul, sebab dia adalah Exothermic. Yang komplitnya yang pertama mesti ada tenaga anak panah ke atas. Okey. Okey, lepas tu ada dia punya bahan tindak balas dan anak panah ke bawah hasil tindak balas dan delta H negatif. So dapat 3 markah. Chris dan juga anak-anak murid kita lah. Okey, tahniah semua. Tahniah semua. Okey, 3 markah 1, 2, 3. Okey, seterusnya Chris, kita pergi soalan seterusnya yang jadual. Okey, nak baca tu faham, panjang dan sebagainya lah. Okey, jadual 6 menunjukkan beberapa langkah eksperimen dijalankan untuk menentukan haba penyesaran kuprum oleh zinc. Okey, penyesaran kuprum oleh zinc, maka kita tahu di sini zinc kedudukan dia di atas tadi, contoh kuprum berada di bawah. Okey, katakan bila kita baca soalan tu penyesaran zinc oleh kuprum, di mana kuprum duduk di bawah, zinc duduk di atas. Boleh ke tidak tindak balas itu berlaku? Itu kadang-kadang kita kena bermain sikit. Kita tengok, okey, kalau dia duduk di atas dengan duduk di bawah, dia boleh singkirkan yang berada di bawah. Betul. Tetapi, kalau yang duduk di bawah dengan duduk di atas, macam mana dia nak singkirkan yang berada di atas? Boleh ke, Cikgu? Yang tu tak boleh lah. Maka boleh kan? jawapan dia mudah. Tak perlu fikir banyak. Tiada tindak balas. Full stop. Titik kat situ. Okey, tiada tindak balas. Tak perlu nak baca apa, risau apa semua, tak tu. Kadang-kadang kita panggil soalan tu soalan yang nak menguji, menguji tahap ketinggian dia, walaupun nampak soalan tu mudah je, tetapi tahap dia tu tidak ada tindak balas, okey cukup yang tu. Dan alasan dia kena beritahulah, sebabnya kuprum berada kurang reaktif berbanding dengan Z, maka dia tidak ada tindak balas. Dapat 2 markah di situ. Faham. Okey, tetapi yang ni ada tindak balas lah. Kita buat nak pengiraan lah. Okey, kita pergi daripada langkah yang pertama, Chris, iaitu 100 cm padu, 0.2 mol per dm padu, larutan kuprum 2 sulfat dimasukkan ke dalam cawan polisterina. Okey, selain daripada ayat ini, kita boleh bagi dalam bentuk gambar. Macam tadi dah ada gambar, tapi yang ni kita bagi ayat dia lah. Okey, yang kedua, dia akan ambil suhu. Awal dicatatkan 30.4. Okey, yang ni kita ambil data dia dulu, yang penting. Okey, lepas tu sebut zinc dimasukkan ke dalam cawan polisterina yang berisi larutan kuprum 2 sulfat dan akhirnya suhu yang tertinggi. So di sini kita dah tahu ada suhu tinggi, ada suhu rendah, otomatik kita boleh kira perubahan suhu. Okey, kita pergi, yang tu saya dah bagi hint sikit-sikit tu lah. Okey, kita pergi pada soalan yang pertama. Okey, siapa nak bagi jawapan yang pertama? Okey. Amin, boleh bagi Amin? Amin tak sabar nak bagi jawapan nampak. Okey, Amin. Delta sama dengan 51.2 tolak 30.4 sama dengan 20.8 darjah Celsius. Okey, perubahan suhu, so suhu akhir tolak suhu awal, iaitu delta theta 51.2 tolak 30.4 dapat 20.8 darjah Celsius. Ni sebab dia 1 markah. Kalau anak murid terus bagi jawapan 20.8, boleh. Betul. Dia tak buat pengiraan, tak apa. Tetapi kalau jawapan dia bagi 2 markah, maka di sini jalan kerja dia 1, jawapan dia 1. Okey. Dia kena tengok bilangan markah dia. Cikgu, Chris ada soalan, Cikgu. Ya, betul. Kalau murid lupa label atau tulis degree Celsius, macam degree mana? Celsius, yang tu kita tengok keadaan. Keadaan sebabnya, kenapa saya kata tengok keadaan, sebab automatik dia kata suhu. Suhu kadang-kadang mungkinlah kita boleh sebagai cikgu ni kadang-kadang kita bagi, tidak adalah kita tengok jawapan 20.8 tu dah dikira betul, kita tak naklah penalti dia. Tetapi secara kita nak ajar dia, pastikan buat darjah Celsius supaya kemungkinan yang betul-betul selamat yang betul-betul SPM, kita tak tahu apa yang berlaku. Saya pun tak boleh nak kata SPM nanti boleh tak buat tu, nanti saya yang kena kecam nanti. Betul. Okey, so lebih baik buat. Tapi kena tengok betul-betul lah, sebabnya darjah Celsius kita ada satu lagi Fahrenheit. Yang tu bahaya. Kalau kita tersilap label, nilai ni akan jadi lain lah. Okey, seterusnya hitung bilangan mol logam yang disesarkan. Okey, siapa nak cuba? Okey, ada yang nak cuba bagi jawapan? Abang Chris nak minta Afiq pula. Afiq? Okey, Afiq. Ya,
hitung bilangan mol logam yang disesarkan. Okey. N sama dengan 100 bahagi dengan 1000 kali 0.2 sama dengan 0.02 mol. Betul ke cikgu? Okey, so dia punya formula dah diberi. Dah bagi. N tu adalah bilangan mol lah. Ya. Okey, M besar tu adalah kemolaran. Kemolaran kalau kita tengok yang atas tadi ada nilai dia 0.2 mol per dm padu. Okey. Okey, dan V tu adalah isi padu. So yang saya tekankan tadi, dm padu dengan sentimeter padu adakah unit dia sama? Tak sama cikgu. Unit tak sama. So kita kena samakan unit berkenaan. Okey. Sebab itulah dia kena bahagi dengan 1000. Yang ni kita nak tukar dia punya unit dulu kepada sentimeter padu lah. Dan darab 0.2 tu. Okey. Dan dapatlah nilai dia 0.02 mol. Alright. Betul lah. Tahniah. So yang ni juga satu markah samalah. Dia dapat satu markah yang ni. Okey, kalau dapat dua markah macam biasalah. Cara pengiraan dan juga jawapannya. Okey, seterusnya. Okey, dia ada step-step dia lah, beberapa langkah dia. Seterusnya yang ketiga, siapa nak bagi jawapan? Pun sini samalah diberi formula. So tak ada masalah tu. Okey. Okey, ada yang nak bagi jawapan? Okey. Mungkin Abang Chris nak tanya Syayuni pula. Okey, Syayuni. Untuk 6.3. Tentukan tenaga haba yang dibebaskan. Tenaga sama dengan 100 darab 1 darab 0.2 darab 20.8 sama dengan 8,736 Joule. Okey, dia kira dia gantikan nilai M tadi berapa. Betul. Okey, nilai C-nya dah diberi C di sini 4.2. Okey, dan 1 gram sentimeter padu. So, E sama dengan 100 darab 1, 100 cm padu tadi. Okey. Darab 1 sebab kita nak tukarkan kepada jisim lah. Okey, gram. Yang ni perlu ke kita tukar gram kepada kilogram? Kita tengok unit dari sini. Sebab dia ada gram, maka kita tak perlu. Tak perlu. Kalau dia kilogram, kita perlu tukar. Okey, faham. Okey, dan darab dengan 4.2, kita ambil je nilai dia punya C muatan haba tentu dia. Dan 20.8 tu adalah perubahan su tadilah. So, kita dapat 8736, betul lah. Okey, dua markah maksud dua kena markah, tunjuk jam kerja. Satu di sini, satu di sini. Faham. Tetapi kadang-kadang ada yang dapat 3 markah. Macam mana dapat 3 markah sedangkan dapat 2 je? Macam mana cikgu? Sebab dia tukar sini. Tapi di sini tak bagilah. Okey. Kadang-kadang dia bagi 3 markah sebab pertukaran nilai isi padu kepada gram. Okey. Yang tu patut perkataan saya, kadang-kadang jangan terlalu kata mesti dapat lagi ni kena. Tapi pastikan kena buat. Kalau tak buat, jawapan dia salah. Betul. Okey, dan seterusnya yang keempat, pengiraan. Siapa nak bagi jawapan? Siapa nak bagi? Dayang? Nak cuba tak Dayang? Soalan keempat. Okey. Tentukan haba penyesaran kuprum oleh zinc. Okey. Negatif 8,736 bahagi dengan 0.02. Okey. Dapat jawapan negatif 436,800 mol negatif 1. Okey. So dia bagi jawapan dalam bentuk joule per mol lah. Okey, so dia kira tadi 8736 bahagi 0.02 lah. Okey, tetap ada negatif ni sebabnya suhu meningkat tadi. Dia letak negatif. Okey, so dapat nilai ni dan last kali nilai ni lah. Okey, sama ada joule per mol ataupun kilojoule per mol. Ada Chris nak tanya ni? Tak ada, cikgu tak ada. Tapi sebenarnya selepas ni ada lagi soalan kan cikgu ada. nak tunjuk? Cuma saya nak beritahu sikit je ni. Okey. Sekiranya nilai negatif ni tertinggal, maka penaltinya hilang 1 markah walaupun jawapan dia betul. Sebab dia kita hukumnya kenapa? Kita hukum tu saya hukumnya kenapa? Sebab kita dah belajar kalau endotermik, exotermik, positif, negatif tu penting. Tetapi kalau positif, kalau dalam matematik positif kita tak tulis pun tak apa. Yang tu dia lain lagi. Yang lain pula tak tulis tak apa sebab kita andaikan dia positif tu tak ada masalah. Tapi negatif ni bahaya. Okey, faham cikgu. Negatif tu kena concentrate lah kat situ. Okey, baiklah cikgu. Cikgu, apa kata kita rehat sekejap? Okey, boleh Chris. Sebab Chris pun nak cuba lebih soalan sebenarnya. Okey, boleh. Dan murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi bersama Cikgu Rosnizan hanya di Sukses SPM 2021. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Masih lagi menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Rosnizan. Dan hari ini kita belajar mata pelajaran sains tambahan untuk tajuk tenaga dan perubahan kimia. Dan sekarang kita tengah jawab soalan contoh. Tadi dah buat beberapa soalan. Dan Cikgu Rosnizan pun telah tunjuk tips dan strategi untuk dapat markah penuh. Ya, Jadi betul, jom Chris. Cikgu kita cuba soalan lagi satu. So kita tengok yang ada gambar rajah lah. Okey. Okey, yang ada gambar rajah, dua gambar rajahnya iaitu sel 1 dan juga sel 2. Apa perbandingan duanya iaitu dari segi penggunaan elektrod dia, karbon dan juga kuprum. Dia punya tu semuanya sama. Cuma yang bezanya adalah penggunaan elektrod. Yang ni memberitahu bila guna elektrod yang ni apa hasilnya. Bila menggunakan elektrod kuprum, kalau Chris tengok di sini, elektrod kuprum dengan larutannya sama, kuprum. Tapi yang ni karbon larutannya kuprum. Dia ada beza, dia tipsnya kat situ. Okey, so kita tengok nyatakan maksud elektrolisis dululah. Okey, siapa yang nak bagi jawapan? Yang pertama, A. Okey, kita bagi peluang untuk Afiq. Cuba jawab soalan 8A. Dapat satu markah ni, Afiq. Satu markah. Maksud je. Okey, Afiq. Menyatakan maksud elektrolisis, satu proses di mana satu sebatian diuraikan kepada unsurnya dengan membekalkan suatu arus elektrik melalui elektrolit. Okey, jawapannya komplit, lengkap. Chris, Hebat. iaitu proses di mana sebatian diuraikan. Iaitu sebatian inilah larutan ni kita uraikan kepada beberapa unsur dia dengan membekalkan satu arus elektrik di sini. Dia punya simbol ni arus elektrik, iaitu dia punya panjang pendek itu mewakili sel kering. Sel kering. Sel kering. Terminal, okey. Chris kata terminal. Bila sebut sel kering mesti ada terminal, betul. Positif dan juga negatif. Bagaimana nak tahu yang mana positif dan mana negatif? Iaitu yang panjang positif, yang pendek tu adalah negatif. Dan di sinilah baru dia bila tahu negatif positif baru kita tahu anode dan juga kathode. Okey, kita bagi seterusnya Chris. Okey, cikgu. Okey, B. Okey, siapa nak bagi jawapan? Okey. Dia punya ion yang hadir. Jom kita tanya Mariam pula. Okey, Mariam. 8B. Nyatakan semua ion yang hadir dalam larutan kuprum 2 sulfat. Cu2 plus, SO4 2 negatif, plus OH negatif. Okey, di sini kita nampak dia punya nama dia kuprum 2 sulfat. Satu kuprum, satu lagi sulfat. Dan bila sebut larutan, dia ada beza Chris dengan leburan. Leburan tak ada air. Larutan tu kita larutkan dalam air. Maka yang tu kena hati-hati. Yang ni ada dua ion dia, iaitu yang diberitahu tadi, betul lah. Cu2 positif, ion bagi kuprum. SO4 2 negatif, ion bagi sulfat. Dan H positif, OH negatif dari air. Datang daripada air. Ya, betul. Cikgu, kalau leburan tak kalau perlu leburan H+. tak ada H plus dan OH negatif. Yang tu kena hati-hati. Bila sebutnya larut dalam air, automatik dia ada ion-ion air itulah. Wajib kena buat. Dia dapatlah satu markah. Kalau tertinggal satu, maka tak dapatlah. Dia kena buat 4-4 sebab soalan dia semua ion. Okey, seterusnya sel 1 dan sel 2 tulis persamaan setengah. Okey, ada yang nak bagi jawapan? C. Okey. Siapa nak cuba? Ada volunteer tak? Kalau tak ada, Abang Chris pilih. Amin kan nak cuba, Amin? Amin. Okey, untuk yang pertama dan yang kedua bagi dua-dua jawapanlah, Amin. Okey. Okey, Amin. Oleh setengah persamaan bagi tindak balas yang berlaku pada anode dalam kedua-dua sel. Sel 1, 4 OH menghasilkan O2 tambah 2H, 2O tambah 4I. Untuk sel kedua, Cu menghasilkan Cu2 tambah 2I. Okey. Dia sebut sini pada anode. Okey. Kalau anode, apa terminal dia dan apa ion yang pergi ke anode. So jawapan untuk sel 1. Okey, anode tu adalah kita panggil terminal positif. Okey, so mestilah yang negatif akan tertarik tu, Chris. Betul. Okey, dan dia akan dinyacas. Bermaksud dinyacas, dia akan kehilangan elektron dan menghasilkan gas oksigen. Okey, kalau ada soalan lebihnya dia akan tanya bagaimana kita nak tentusahkan dia punya jawapan tu adalah O2. Dan bagi sel yang kedua iaitu Cu
menghasilkan Cu2 positif dan juga 2E, di mana di sini kehilangan elektron. Ya. Yang ni pun sama, kehilangan elektron juga. Tetapi yang ni berbeza. Sebabnya dia ada logam kuprum yang guna 2 kuprum tadi. Maka di anode kehilangan elektron, di katot yang negatif tu menerima elektron. Itu kena hati-hati dari segi penggunaan elektrod. Tapi kalau guna elektrod yang karbon biasa je, maka dia akan ada kita panggil discharge. Logam ion-ion dalam tu akan discharge sama ada menghasilkan gas ataupun menghasilkan endapan. Endapan tu logam-logam yang terhasil lah. Ada 2 yang berbeza. Dan Amin pun telah dapat capai 2 markah ya cikgu. Amin. Okey, tahniah Amin. Tahniah Amin. Okey, semua murid-murid di Google Meet semua okey tak? Kalau okey boleh tunjuk thumbs up begini. Di rumah pun. Semua boleh ikut strategi dan tips dari Cikgu Rosnizan. Baiklah cikgu, nampaknya pun loceng sudah berbunyi. Tiba masa ni untuk kelas terusnya. Tapi sebelum itu, Chris nak tanya, mungkin Cikgu Rosnizan nak kongsi sikit nasihat atau tips untuk murid-murid calon SPM untuk jawab topik ni. Tips saya cukup mudah. Tak perlu kita bagi, bukan kata nak bagi tips yang susah-susah. Tips yang pertamanya adalah dari segi bagaimana nak buat aras tenaga tadi. Yang penting kita tengok dulu cara-cara dia. Yang mana dia punya graf yang tegak tadi, anak panah ke atas, dan kita labelkan tenaga. Kehilangan tenaga label akan hilang 1 markah. Dan kita tengok yang bahagian-bahagian lain. So yang tu yang pertamanya. Okey, yang keduanya dari segi pengiraan. Pengiraan kita tengok dia punya formula yang digunakan tu, dan kita cari kalau M tu adalah jisim, maka kita cari kat mana jisim, dan C nilainya kat mana, kita cari satu-satu supaya kita tidak ketinggalan dia punya nilai dia dan jawapan kita. Okey. Itu sajalah, Chris. Dan mungkin cikgu boleh kongsi sikit rumusan untuk kelas hari ini, mungkin untuk murid-murid yang baru tonton TV sekarang kan. Okey, so rumusan kita hari ini, yang pertamanya adalah kita nak tentukan exothermic, tindak balas exothermic dan juga tindak balas endotermic, di mana tindak balas exothermic iaitu haba dibebaskan, maka suhu akan meningkat. Okey, dan kalau endotermic, haba diserap, maka suhu akan menurunlah. Dia akan bebas ke persekitaran dan dia serap dari persekitaran. So dia panggil sejuk dan juga panaslah. Itu ada 2 tindak balas, exothermic dan juga endotermic. Dan juga bagaimana tenaga elektrik kita dapat hasilkan dari perubahan tindak balas kimia. Okey, baiklah cikgu, dengan itu Chris juga nak ucapkan ribuan terima kasih Cikgu Rosnizan. Saya rasa murid-murid yang sedang menonton pun lebih yakin sebenarnya untuk mencapai markah yang cemerlang menjelang SPM nanti. Dan juga terima kasih kepada murid-murid yang sedang menonton di rumah, dan kita akan jumpa lagi di episod seterusnya hanya di Sukses SPM 2021. Bye. Didik TV KPM